Baginda digambarkan tidak terlalu tinggi dan tidak pula rendah. Bermakna tinggi yang elok. Bukan maksud tengah-tengah. Itu jangan salah faham. Maksudnya tinggi juga. Walaupun tidak tinggi sangat sehingga mencacatkan orang yang melihatnya. Kulit baginda putih kemerahan. Rambut baginda tidak terlalu lurus dan tidak pula kerinting. Maksudnya beralun. Ikal kita panggil. Kemudian mata baginda hitam pekat, mata hitamnya. Di mata putihnya ada tanda-tanda kemerahan. Bukaan matanya luas. Dan bulu keningnya tidak bersambung dan berbentuk seperti anak panah yang dibengkokkan. Jadi kalau ada orang tengok TV IQ ni, saya tunjukkan bentuk macam tu. Maksudnya cantik, melengkung gitu. Kemudian bulu matanya kita panggil apa? Melentik, panjang, cantik. Kemudian hidungnya mancung dan halus, tidak hidung mancung yang besar. Kemudian baginda ada misai dan janggut yang tebal yang indah, disikat rapi. Kemudian baginda badannya disifatkan besar. Maksudnya tidak kecil, tidak dipandang kecil oleh orang-orang Arab atau orang musuh Islam. Maka dia besar dan tubuhnya sasa dan segala sendi dan jari dan kakinya elok sehingga para sahabat menyatakan baginda sallallahu alaihi wasallam tidak ada kekurangan. Dilihat sempurna dari segi semua bentuk badannya. Kemudian baginda sallallahu alaihi wasallam indah bercahaya, berseri-seri wajahnya. Disebut oleh para sahabat yang menceritakannya, ya tala'la'u wajhuhu tala'lu al-qamari lailatul badri. Berseri wajahnya ibarat bulan purnama. Kemudian bercahaya ketika baginda bercakap. Kemudian baginda sallallahu alaihi wasallam dilihat indah. So ada dua perkataan bila digambarkan tubuh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pertamanya besar dan sasa. Yang kedua indah dipandang. Sehingga kan ada para sahabat yang tidak mampu memandang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Betapa indahnya wajahnya. Ada yang diceritakan oleh para sahabat betapa indahnya wajahnya. Dari jauh kelihatan indah. Makin dekat makin indah. Mungkin setengah manusia dah jauh nampak cantik. Dekat mungkin nampak hakikat sebenar. Tapi ini Nabi SAW. Maka kita kena faham, baginda dipilih akhlaknya dan baginda dipilih dan disediakan Allah fizikalnya. Dengan kekuatannya, dengan keindahannya. Uban di rambut Nabi tidak sampai 20 helai kata sahabat. Bermakna baginda meninggal umur 63 tahun tetapi tetap kelihatan muda. Iaitu rambutnya kehitaman. Ada uban sedikit di antara belahan rambut dan juga di tepi telinga yang kita panggil sideburn dan juga di bawah bibir dan di atas dagu. Sedikit saja. Maka dilihat wajahnya ibarat orang yang muda dan bertenaga. Dan baginda sallallahu alaihi wasallam sedap suaranya. Membaca Al-Quran ataupun bercakap. Boleh dihafal kata-katanya, kata para sahabat. Dan bila bercakap kelihatan seakan keluar cahaya di mulutnya. Dan bila baginda bercakap, semua orang mendengar. Para sahabat tunduk dan dengar. Selepas habis kuliah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para sahabat menghafalnya. Baginda mengulang kalau perlu. Baginda memberi salam kepada para sahabat kalau perlu diulangnya kalau tak dapat didengari untuk menyampaikan dan menyebarkan kebaikan. Dan bila baginda berjalan disebut berjalan yang laju, yang tegap, tapi sederhana dan juga rendah diri. Dan bila baginda duduk, baginda akan berfikir dan berkerut dahinya. Akan berfikir tentang akhirat. Tapi bila ditegur dan berjumpa dengan para sahabat, baginda akan senyum dan ceria. Dan ramai yang melihat baginda dan dipanggil oleh Sayyidina Ali, man ra'ahu badihatan habahu. First time orang tengok Nabi, orang akan rasa kagum. Tak tahu nak cakap, overwhelmed. Ya, gitu. Boleh cakap itu. Saya cakap Tuan Cik Nazri bahasa Inggeris kena jaga-jaga. Ini DJ English. Kemudian waman khalatahu ma'rifatan ahabbahu. Kata Sayyidina Ali, mula-mula tengok kagum dan takut. Bila lama-lama kenal makin sayang, makin kasih. Sampaikan para sahabat kadang-kadang rasa susah hati tak tengok wajah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian pergi rumah Rasulullah, Rasulullah tanya nak pergi mana? Nak tengok wajah Nabi saja. Maka ini dipanggil keindahan dan kehebatan. Semoga kata-kata yang ringkas ini dapat memberi gambaran dan siapa yang nak lebih lanjut boleh baca kitab Asy-Syama'il Muhammadiyah, kitab yang berkat yang diwarisi turun-temurun dikarang oleh Imam At-Tirmidzi rahimahullah. Wallahu a'lam.